Okey, Assalamualaikum murid-murid. Hari ni Ustazah akan ajar kamu Cawi tahun 3, imbuhan akhiran. Okey. Kamu boleh buka buku teks muka surat 53. Okey, di sini ada beberapa perkataan dasar ya, perkataan asal, dan sebelah dia ada imbuhan. Okey, jadi hari ni imbuhan apa yang kita nak belajar? Kita akan belajar imbuhan pertama, alif nun, imbuhan nun sahaja dan hamzah nun. Okey. Kita baca dulu perkataan dasar dia. Yang pertama, tuju. Alif nun di belakang dia akan jadi tujuan. Minum. Nun di belakang minuman. Cipta. Hamzah nun di belakang ciptaan. Laut. Nun lautan. Bekal. Nun bekalan. Kaji. Nun kajian. Makan. Nun di belakang makanan. Okey, sekarang ni daripada perkataan yang kita baca tadi, kamu akan nampak ada perbezaan penggunaan alif nun, nun dan hamzah nun ni. Ya. Kita tengok formula di bawah. Kita tengok kotak kecil dekat bawah ni. Okey. Okey, kotak warna kuning ni. Okey. Imbuhan akhiran hamzah nun digunakan pada perkataan suku kata terbuka. Okey. Imbuhan hamzah nun ni kita akan guna pada perkataan suku kata terbuka yang bunyi dia berakhir dengan a. Contoh baca. Ataupun contoh lain buka. Bila kita nak tambah imbuhan, kita nak kata bacaan, kita akan ambil hamzah nun dan sebelum hamzah ni ada tambahan alif. Ditambah huruf alif pada akhir perkataan tersebut. Sebab dia berakhir dengan a. Baca. Okay, contoh saya buat kat sini. Okey. Kamu tulis perkataan baca dalam tulisan rumi. Okey, ni ada huruf A di hujung kan? Jadi kita nak tulis imbuhan dia, kita nak tulis perkataan dia bacaan. Jadi di sini kamu nampak ada 2 A kan? A yang pertama ni adalah alif. A yang kedua hamzah dan yang N yang di belakang ni nun. Nanti dia akan jadi baca, naik atas alif, tambah dulu alif, baru isi imbuhan hamzah nun. Okey? Boleh faham? Okey, sekarang ni kita nak gerak kepada buku aktiviti. Okey, semua buku-buku aktiviti muka surat 53. Okey. Kita akan buat latihan membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan yang dekat atas ni. Okey. Arahan dia, pilih imbuhan yang sesuai dan bina ayat pada ruangan di bawah. Okey, contoh dah ada satu. Makanan. Perkataan asal dia di sini. Makan. Imbuhan yang sesuai sekali ialah makanan. Dia tambah imbuhan apa? Dia tambah nun. Okey, jadi sekarang kita nak buat yang selebihnya. Okay, kita mula dengan nombor 1 dulu. Okey. Reka. Reka. Kita eja dulu dalam tulisan rumi. R-E-K-A-K. Reka. Okey.
Perhatikan, ada huruf A di hujung. Bila ada huruf A di hujung, kita mesti guna imbuhan yang mana? Hamzah, nun. Bila kita tambah imbuhan nanti, dia akan jadi rekaan. Di sini ada 2A kan? Okey, dia ada 2A. Baik, A yang pertama akan jadi alif. A yang kedua akan jadi hamzah. N akan jadi nun. Jadi rekaan. Macam mana nak tulis dia? Ra, ya, kaf, alif, hamzah, nun. Okey. Baik, sekarang kita tengok perkataan yang kedua. 7. Kita tulis dulu dalam tulisan Rumi. 7. Imbuhan mana yang paling sesuai? 7. Okey, bila nak tambah perkataan berimbuhan, dia akan jadi tujuan. Okey, di sini ada huruf A juga. Boleh tak kita potong A ni? Tak boleh, sebab sebelum A ni pun huruf huruf vokal. Sebelum A ni huruf vokal. Jadi bila huruf vokal sebelah dia pun huruf vokal, A tak boleh dipotong. Jadi biarkan saja A ni. Nanti A ni akan jadi huruf apa? Alif. Nun jadi huruf apa? Nun. Jadi imbuhan yang mana sesuai di sini? Alif, nun. Jadi di sini akan kita tulis tujuan. Okey. Jelas ya? Baik. Nombor 3. Baca. Ini seperti contoh yang cikgu dah terang kat atas tadi. Baca. Okey, ada huruf A di hujung dia. Bila kita nak tambah imbuhan dia, kita akan tulis dia bacaan. Di sini ada 2A, betul? Jadi, A yang pertama akan jadi alif. A yang kedua akan jadi hamzah. Dan N akan jadi nun. Imbuhan mana yang paling sesuai? Ya, hamzah, nun. Baca. Naik atas alif. Baru tulis hamzah, nun. Bacaan. Okey, perkataan yang keempat. Ucap. Okey, kita tulis dalam Rumi dulu. Ucap. Okey, di sini tak ada A apa kan? Dia suku kata tertutup. Ucap. Dia akan jadi imbuhan dia nanti ucapan. Okey. Baik, di sini kamu kena hati-hati sebab memang ada A di sini. Kamu akan kata nanti alif nun. Betul tak? Tapi sebenarnya bukan. Kerana apa? A ni dia diapit oleh huruf konsonan. P ni huruf konsonan. N ni pun huruf konsonan. Jadi apa akan jadi dengan A ni? A akan dipotong. Ya? Jadi tak akan ada alif dah kat situ. Tinggallah N sahaja yang mewakili huruf nun. Jadi imbuhan mana yang paling sesuai? Nun sahaja. Ya? Ucapan. Okey. Ini perkataan dia. Ini jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok yang kelima, yang terakhir. Lalu. Okey, apa imbuhan yang sesuai di hujung dia? Laluan. Okey, laluan. Kita akan imbuhan yang sesuai ialah laluan. Okey, di sini pun ada A. Boleh tak kita potong A ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab sebelum dia pun huruf vokal. A ni pun vokal, U ni pun vokal. Jadi tak boleh potong A. Dia sama macam 7 tadi. Kan? Jadi apa imbuhan yang sesuai di sini? Lalu ni nun ke, alif nun ke, hamzah nun? Yang mana? Okey, betul. Alif nun. Ya? A tak boleh buang. Jadi dia akan jadi alif. N akan jadi nun. Jadi yang paling sesuai ialah laluan.
Okey, sekarang kita dah lengkapkan yang sebelah kanan dengan imbuhan. Perkataan asal tu kita dah lengkapkan dengan imbuhan. Rekaan, tujuan, bacaan, ucapan, laluan. Jadi tugas kamu seterusnya, Ustazah nak awak buat ayat pendek je. Tak perlu ayat panjang-panjang. Okey. Nombor 1, rekaan. Kita nak buat ayat apa? Okey. Rekaan rumah itu, apa dia? Rekaan rumah itu cantik. Okey, sambung ayat Ustazah. Rekaan rumah itu cantik. Okey. Jangan buat sampai itu saja. Kamu sambung. Selepas itu tu apa perkataan yang sesuai? Cantik. Okey, nombor 2. Tujuan. Kita nak buat ayat apa? Tujuan. Tujuan. Kita buat bersenam. Tujuan bersenam untuk apa kita bersenam? Tujuan bersenam untuk sihat. Untuk sihat. Okey, sekiranya kamu ada ayat lain, lagi bagus. Saya nak kamu lagi kreatif. Bina ayat sendiri, ya. Okey. Baik, nombor 3. Bacaan. Okey, apa ayat yang sesuai kat sini? Bacaan solat. Kita ambil solat. Bacaan solat. Mestilah. Apa dia? Betul. Bacaan solat mestilah betul. Nanti kamu tulis kecil-kecil sikit sebab ruangan dia tak panjang, ya. Okey, keempat. Ucapan. Nak tulis apa ni? Ucapan itu sangat penting. Ucapan itu sangat penting. Okey, kamu boleh tukar ayat ni. Tukar ayat kamu sendiri. Okey, laluan. Okey, laluan. Laluan apa? Ke kantin. Laluan ke kantin mesti dipatuhi. Laluan ke kantin mesti dipatuhi. Atau kamu ada ayat lain pun boleh, ya. Yang penting Ustazah nak tengok kamu tulis imbuhan yang betul pada kata dasar ni, ya. Untuk ayat ni kalau ada salah ejaan tak apa, nanti cikgu akan betulkan. Okey, jadi hari ni tugasan kamu siapkan buku aktiviti muka surat 53. Okey, selamat belajar.